Kunci mic tentara. Hello Cikgu Prima Lata, offkan mic, offkan juga kamera Cikgu ya. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para peserta untuk PSC pada kali ini. Jadi sebelum kita memulakan PSC kita dalam masa lebih kurang 4 minit lagi, saya nak cuba sound check untuk presenter kita pada petang ini ya. Sound check Cikgu Shimi. Hello, Cikgu Shimi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okey. Saya baru on mic. Okey, Cikgu Shimi sudah ada. Okey. Jadi sementara Cikgu. Hello. Suara bergema. Ya, Cikgu Leslie. Okey ke? Okey, dengar Cikgu Shimi? Ya, saya dengar. Okey, baik. Okey, kita ada lebih kurang 4 minit lagi. Jadi Cikgu Shimi boleh nak cuba dulu skrin. Okey, sementara kita menunggu Cikgu Shimi untuk setting skrin. Okey, sudah nampak okey? Para peserta lain sudah nampak?
Ada. Okay, good. Nice. Okay, tajuk PSC kita pada petang ini adalah integrasi Quizzy dan Jamboard dalam Google Classroom. Okay, mulai kiranya kalau saya perkenalkan sedikit biodata presenter kita. Okay, nama diberi Shazrin Shimi binti Sharifuddin. Betul Cikgu Shimi? Ya, betul. Okay, mengajar di SMK Raja Chulan Ipoh. Ya. Orang Perak. Beliau juga lah JU Didik dan juga JU Negeri Perak. Okay. Beliau juga mendapat master dari Universiti Sultan Azlan Shah, iaitu Master in Management. Baik. Okay. Jadi kita ada 2 minit lagi. Sebelum itu mungkin boleh saya beritahu kepada rakan-rakan peserta, ada yang sudah tahu yang Perdana Menteri telah membuat pengumuman kemungkinan dan kita kena bersedia, kita akan berada dalam tempoh PKP sehingga 14 April. Jadi insya-Allah dari tanpa itu grup e-didik ataupun kami JU e-didik akan sentiasa berusaha untuk berkongsi ilmu-ilmu yang terkini untuk diaplikasikan dalam PDPC. Jadi pada rakan peserta boleh tunggu iklan yang akan disiarkan dalam grup Telegram e-didik. Iklan dulu Okay, Cikgu Shimi sudah bersedia? Ya, Cikgu. Sudah. Okay. Ada peserta yang buka mic lagi ni? Okay, setakat ni saya tak dengar sebarang peserta lain. Okay, mohon peserta untuk tutup mic. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen. Mohon kepada rakan peserta tutup mic dan boleh juga tutup video kamera. Okay, mohon tutup mic dulu. Cikgu Amirul minta maaf cikgu. Tolong tutup mic. Cikgu Amirul guna telefon ke? Ya. Boleh tutup mic dulu. Tolong tutup mic cikgu. Ada di skrin cikgu tu. Telefon kan cikgu, telefon. Ya. Okay, cari di mikrofon tu. Tap di situ. Okay, terima kasih cikgu. Okay, jam sudah menunjukkan 2.30. Tanpa masa saya mempersilakan Cikgu Shimi untuk berkongsi kepada kita tentang integrasi Quizzy dan Jamboard dalam Google Classroom. Dipersilakan cikgu. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Terima kasih kepada moderator sesi PLC Online e-didik Malaysia petang ini iaitu Cikgu Nakib. Terima kasih juga kepada Ursetia e-didik Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikitlah ya. Mungkin pengetahuan saya pun tidaklah setinggi mana, tetapi apa yang saya aplikasikan, saya cuba kongsi bersama dengan cikgu-cikgu pada petang ini. Baik, sebenarnya ini pertama kali lah ya saya bersiaran ya, pertama kali. Jadi saya sebenarnya gementar pun ada melihatkan bilangan guru yang berada dalam sesi PLC online ni dah mencapai 250. Sekejap je 15 minit buka tadi terus full house. Jadi sebolehnya saya cuba nak laksanakan sesi ini agak santai lah ya, sebab saya nak serius-serius sangat ni saya pun tak biasa. Pertama kali lah katakan. Jadi sekiranya ada masa diberi untuk cikgu-cikgu nanti untuk bagi komen dan sebagainya, ataupun ada yang nak bertanya apa, boleh dimasukkan dalam ruangan chat lah ya. Jadi
sesekali tu saya akan cuba tengok dan tengok apa yang saya boleh bantu dan sebagainya lah untuk meneruskan PLC petang ini. Baik, seperti yang telah dimaklumkan oleh moderator tadi, tajuk hari ini ialah berkaitan dengan integrasi Quizizz dan Jamboard dalam Google Classroom. Ya, saya kira semua guru-guru satu Malaysia ni dah biasa, dah pernah didedahkan dengan penggunaan Google Classroom di dalam kelas, dalam PDPC masing-masing, di peringkat pengurusan sekolah dan sebagainya. Jadi hari ini mungkin saya akan sharekan benda yang cikgu dah mungkin tahu, tetapi sekiranya cikgu-cikgu dah biasa guna, mungkin ini satu revision lah, ya, perkongsian dari saya bagaimana saya melaksanakannya. Okay. Jadi di skrin cikgu dapat lihat konten ataupun di akhir PLC pada petang ini diharapkan cikgu-cikgu dapat bina atau cari, ya. Sebenarnya saya nak buat cara yang simple lah, ya. Jadi cikgu dapat cari kuis dari Quizizz yang sesuai untuk cikgu gunakan dalam PDPC atau subjek cikgu. Dan yang keduanya, cikgu dapat assign Quizizz tersebut di dalam Google Classroom. Seterusnya saya akan juga kongsikan pelaksanaan penggunaan aplikasi Google iaitu Jamboard, ya, membina Jamboard cikgu masing-masing dan juga assign di dalam Google Classroom. Okay. Jadi ini adalah antara objektif PLC petang ni. Jadi saya harapkan di akhir nanti cikgu ada kemahiran untuk melaksanakan kedua-dua aplikasi Quizizz dan Jamboard di dalam Google Classroom cikgu. Yang memandangkan kita perlu bersedia untuk tempoh PKP yang lebih panjang, jadi semestinya saya juga sebagai seorang guru, ya, sama juga seperti cikgu-cikgu amat risau, ya, akan anak-anak didik kita yang di rumah tu. Ya, macam mana caranya kita nak memastikan mereka memanfaatkan masa yang mereka ada di rumah dengan bahan yang kita kongsikan. Okay. Baik. Jadi itu pengenalan atau introduction dari saya lah, ya. Baik. Seterusnya untuk saya mulakan Quizizz, ya, saya pergi dulu kepada Google Classroom. Jadi cikgu-cikgu yang menggunakan laptop, mungkin cikgu-cikgu boleh juga nanti login ke Google Classroom masing-masing, ya. Peringkat permulaan ni cikgu-cikgu tengok dulu macam mana saya buat Quizizz ke Google Classroom. Nanti saya akan bagi masa untuk cikgu-cikgu hands on login ke Quizizz dan cari quiz dan sebagainya lah, ya. Okay. Jadi saya harapkan cikgu-cikgu dah tahu untuk login ke Google Classroom masing-masing. Pastikan cikgu-cikgu menggunakan ID MOE, ya, ID MOE. Kerana kalau ID yang lain akan ada masalah nantilah, ya, bila cikgu nak invite ataupun share kod kepada pelajar, pelajar tak dapat join kerana pelajar menggunakan akaun MOE. Okay. Jadi cara nak masuk classroom ni terpulang kepada cikgu masing-masing, sama ada nak login melalui portal ataupun terus kepada Google Classroom daripada apps dan sebagainya lah. Yang penting masuklah ke paparan yang seperti dalam skrin saya ni lah. Okay. Okay. Ya, cikgu. Hello. Hemi, ada yang tanya kalau menggunakan selain daripada email MOE macam mana? Hello, dengar cikgu? Baik, ya dengar. Okey, selain kalau cikgu nak bina Google Classroom dan pelajar-pelajar cikgu guna ID MOE, sebaiknya cikgu guna ID MOE lah,
untuk dapat link dengan Google Classroom. Tapi sekiranya cikgu hanya nak membina quizzes secara asing daripada Google Classroom tanpa dia link kepada Google Classroom, saya kira boleh cikgu guna akaun yang lain selain MOE. Tak ada masalah. Cuma pada hari ini ialah integrasi quizzes dan juga Google Classroom. Jadi ia perlu berada dalam satu email account yang sama. Kalau dia lain kalau cikgu pakai e-didik lah contohnya, maksud Google Classroom cikgu e-didik, quizzes cikgu pun e-didik. Boleh ke? Okey ke? Okey cikgu. Baik. Okey. Jadi terpulang pada cikgu macam mana cikgu nak buat hands on hari ini. Jadi yang pentingnya account itu sama untuk quizzes dan juga Google Classroom. Ya, tetapi memandangkan kita nanti pun nak minta kita join kelas dalam Google Classroom, jadi sebaiknya kita guna pakai account MOE lah. Ya, baik. Okay. Jadi saya dah sampai ke paparan kelas card saya, iaitu Google Classroom saya. Saya akan bina satu kelas baru, ya, satu kelas baru. Cikgu tak payah create sekarang ya. Nanti saya akan bagi peluang cikgu ni. Sebab kelas ni nanti saya akan gunakan untuk link kepada quizzes yang akan saya buat nanti. Jadi contohnya kalau saya nak bina satu kelas yang baru, saya namakan untuk ikut tajuk hari ni lah ya. Saya buat sini. Okey, jadi maklumat dua ni cukup. Jadi saya akan create. Jadi saya biar dekat sini dulu kelas ni. Okey. Okey, saya dah create. Okey, saya biar di sini dulu. Jadi sekarang bila cikgu dah ada kelas cikgu yang cikgu akan link dengan quizzes, cikgu dah ada kelas baru cikgu boleh pergi ke quizzes lah. Mana cikgu dah tahu kelas ni saya nak masukkan account quizzes nanti. Okay. Baik, di tab yang baru, di sinilah cikgu perlu pergi ke quizzes.com. Quizzes ni saya rasa ramai di kalangan kita dah biasa guna, dah pernah dengar, dah tahu fungsinya. Cuma mungkin integrasi dalam Google Classroom tu ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Jadi tak apa, hari ini kita berkongsi. Sekiranya cikgu ada apa-apa komen dan sebagainya, bolehlah nyatakan dalam chat tu ya. Saya tak tengok chat ni ya, jadi kalau Urusita tengok ada apa-apa yang mereka tanya tu bolehlah ya bagi tahu saya. Okay. Terima kasih. Okey. Okey. Baik, jadi saya sebab saya dah login. Jadi cikgu-cikgu nanti bila cikgu pergi ke quizzes.com, mungkin cikgu perlu login dulu kan ya. Tak apa, saya log out dulu. Okay. Jadi quizzes.com paparan dia sebegini. Jadi untuk pengguna pertama, ya, first time user perlu sign up. Okay, sign up. Kalau cikgu dah pernah ada account sebelum ni, cikgu just login lah. Jadi login, kena login with Google. Ya, cikgu klik login with Google. Okay. Dan cikgu pastikan ID account quizzes ni adalah sama dengan account Google Classroom lah ya. Jadi kita klik yang ini sebab senang nanti kita nak link ya. Okey, jadi cikgu dah login. Okey. Jadi boleh ke saya bagi masa untuk cikgu-cikgu mana yang ada pakai laptop untuk cuba create account masing-masing dulu. Cikgu pergi ke quizzes.com. Okay. Untuk pengguna yang pertama, saya nak ingatkan di sini, pastikan cikgu select
as teacher. Sebab saya dah pernah guna ni, jadi saya tak ingat dia mula-mula paparan tu saya rasa dia tanya as teacher or as student. Pastikan cikgu pilih as teacher. Jangan tersilap pilih, nanti problem pula. Ya? Jadi cikgu-cikgu boleh pergi ke tab baru dan create account dahulu supaya nanti bila saya buat step by step untuk mencari kuis dan sebagainya, cikgu-cikgu boleh bersama-sama hands on sekali lah. Okay. Okay. Okay, berjaya create ya cikgu, okay. Cikgu Shimi ni ada yang tidak berjaya create. Okay. Baik, yang tak berjaya Dia tanya macam mana create file. Pilih macam mana create file? File mana cikgu? Kita belum create file apa-apa lagi. Cikgu Sanisa. Kita tak create file. Okay, tak apa. Kita apa? Cikgu Shimi terangkan tadi untuk kita letakkan quizy dalam integrasi dengan GC. Sebab murid akan guna, jadi kena guna MOE. Ya. Betul cikgu? Ya, betul. Okay. Sebaiknya cikgu guna MOE. Tadi pada peringkat awal ni saya terlupa nak bagi tahu. Sebab biasa yang saya lakukan ialah jika nak buat apa-apa kerja lah menggunakan Google Classroom ni, saya selalunya pakai incognito window. Jadi dia senang, dia tak akan konflik dengan mana-mana akaun email cikgu yang berada di Chrome yang utama. Ya, contoh saya saja tunjuk di sini lah, mungkin ada cikgu-cikgu yang dah tahu tapi saya just tunjuk kat sini. Jika cikgu-cikgu nak buat apa-apa yang berkaitan dengan GC, pergi new incognito window lah. Dan ini mudah, cikgu tak perlu risau dia akan konflik dengan mana-mana akaun lain yang aktif. Jadi semuanya saya guna satu akaun MOE dalam window incognito ini. Okey ke cikgu? Saya tengok di dalam tu apa yang yang mana? Okey ke? Saya ni okey. Saya tengok dalam komen. Boleh ya? Okey. Okey. Jadi saya boleh teruskanlah ya. Okey, integrasi quizzes ni yang saya nak tunjukkan sebenarnya adalah cara yang paling cepat untuk cikgu-cikgu guna pakai quiz-quiz yang tersedia dalam quizzes ini. Di mana dalam quizzes ni terdapat banyak quiz-quiz yang telah dibina oleh rakan-rakan guru kita juga satu Malaysia ni lah. Pelbagai topik dan sebagainya cikgu boleh search ya, dan cikgu boleh cuba guna ataupun aplikasikannya, integrasikannya dalam Google Classroom lah. Okay. Jadi cikgu-cikgu semua dah ada dalam paparan yang sama ya macam saya. Okey. Baik. Suka juga saya nak ingatkan sebab nanti kita akan link kepada Google Classroom ya cikgu. Jadi dalam window cikgu ni pastikan cikgu pun dah sama-sama ada dah on Google Classroom ke ataupun cikgu dah ada kelas ke ya. Sebab nanti kita akan link kepada kelas tu. Tapi tak apalah kalau
Kalau later nanti cikgu just share pada mana-mana kelas yang cikgu pernah create pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi step yang pertama untuk cikgu cari quiz ialah find a quiz. Pergi find a quiz. Jadi di sini cikgu boleh search quiz berkaitan dengan topik yang cikgu mengajar, ya. Tak kira lah cikgu dalam bidang bahasa ke, dalam bidang sains ke dan sebagainya, cikgu carilah, pasti mungkin akan ada. Kiranya tak ada, cikgu boleh create quiz cikgu sendiri. Okay. Jadi saya nak cari satu quiz. Ya, manakan saya adalah guru bahasa Inggeris. Jadi topik-topik yang saya cari akan berkisar dalam bahasa Inggeris lah, ya. Baik. Okay, tadi saya search quiz adjectives. Okay, dan di sini memang ada banyak quiz, ya. Quiz yang telah disediakan oleh cikgu-cikgu. Manakala English ni universal, jadi pelbagai negara lah, ya, mereka dah sediakan. Jadi kita sebagai guru hanya pilih satu, ya, yang kita boleh tengok sama ada sesuai atau tidak. Okay, jadi saya nak tengok yang lain pula. Okay. Ya, dia ada banyak. Jadi cikgu boleh run cursor kat sini, cikgu boleh nampak soalan-soalannya. Okay, jadi cikgu boleh tengok sama ada sesuai atau tidak dengan anak murid cikgu, level anak murid cikgu, tingkatan ataupun darjah, ya, cikgu bersekolah rendah. Tengoklah kesesuaian soalan-soalan dalam quizzes ni. Okay. Jadi dalam quizzes ni juga yang seronoknya kita pun boleh tengok jawapan, ya. Kadang-kadang kita kena check dulu sebab kita takut nanti ada kesilapan dan sebagainya. Jadi sebelum kita bagi kepada anak murid kita, kita filter dululah. Tengok jawapannya betul ke tidak untuk setiap ni. Okay. Dan okey, kalau rasa okey, okey untuk bagi jawapan. Di sini cikgu akan boleh lihat berapa soalan. Okey, tak payah banyak-banyak sangat soalan, dalam 10 tu dah okey lah. Ya, 15 ke 10, tu okey lah, 10 tu cukup elok lah. Sebabnya kadang-kadang anak-anak murid ni bila banyak-banyak soalan sangat boring pula. Jadi kita limitkan dalam 10 soalan yang bersesuaian, yang dapat menguji kefahaman mereka, cukup dalam bilangan yang sedikit saja. Okay. Okay. Jadi itu tentang jawapan, bilangan soalan. Di sini juga ada masa. Ya, quizzes ni pelajar-pelajar perlu menjawab dalam masa yang telah ditetapkan. Dan cikgu yang menetapkan masa tersebut. Okay. Jadi, okay, sekiranya cikgu rasa macam cikgu nak tambah lagi soalan, ya, dan ada soalan yang cikgu nak edit, boleh, tak ada masalah. Okay. Cikgu boleh pergi klik edit. Ya, cikgu boleh klik edit. So, quizzes akan create duplicate quiz ini. Ya, okay. Dan memberi peluang untuk cikgu tengok satu-satu soalan sama ada sesuai atau tidak, nak ubah apa-apa, nak tukar masa dan sebagainya, cikgu boleh edit. Kalau soalan satu ni saya rasa nak bagi masa dia 20 seconds, 20 second, jadi saya tukar kat situ. Dan saya pun boleh tukar sekiranya saya rasa nak bagi dia punya pilihan jawapan tu lain. Okay, saya letak lain. Okay, pun boleh juga, dan cikgu save. Ya. Satu lagi yang senang juga untuk quizzes ni, cikgu boleh tambah soalan lain, ya. Okay, dengan menggunakan fungsi teleport, ya, di atas ni. Okay, teleport.
You klik teleport dan keluar quizzes adjective tadi. Okay. Dan cikgu boleh tengok mana-mana kesesuaian. Cikgu rasa nak add, okay, cikgu boleh add ke dalam quiz cikgu yang sebelum ni lah. Ya, jadi cikgu boleh klik je add ni. Okay. Cikgu tengok lagi. Dan mudahnya quizzes ni dia boleh daripada banyak, bukan daripada satu quiz saja. Kita boleh tengok lain-lain lagi, kita boleh add lagi. Okay. Dia akan bertambah ke quiz cikgu yang asal. Okay, Cik, boleh sementara saya celah sikit untuk komen-komen pertanyaan daripada rakan. Cikgu Zakwan. Kembar sikit. Macam mana nak tengok jawapan tu? Cikgu Zakwan tanya. Zakwan Hazmi. Nak tengok jawapan? Macam ni, okay. Saya tahu jawapan. Itu pertanyaan dia. Okay. Sebab tadi bila kita nak create masa saya nak edit tadi, saya dah sebelum tu show answer. Okay. Baik, saya mula balik, saya pergi balik ke yang awal tadilah, ya. Sebab bila kita edit, dia memang akan tunjuklah semua ni, ya. Okay. Jadi saya pergi balik ke belakang. Okay. Cikgu nampak tak kat sini ada show answers? Dia akan keluar. Nampak? Yeah. Hide answer, hilang. Show answers, dia akan keluar lah. Dia akan keluar jawapan-jawapan. Jadi cikgu boleh tengok sambil lalu di sini. Jadi sekiranya cikgu nak edit, cikgu pergi button edit. Jadi itu yang saya pergi edit tadi. Dan saya dapat lihatlah jawapan-jawapan semua mana ada kat sini. Dan sekiranya kita rasa jawapan ni salah lah, tak betul ni. Kita boleh tukar, tak ada masalah. Kerana bila cikgu dah edit ni, cikgu sebenarnya adopt dan adapt lah. Cikgu ambil quiz orang lain, cikgu edit dan ianya akan jadi quiz cikgu. Ya, bila cikgu dah buat ubahan. Cikgu boleh edit semua berkaitan dengan setiap soalan. Dari aspek masa, jawapan, okay. Nak tambah, ya, nak tambah soalan lain pun boleh. Okay. Contohnya ni saya pergi ke teleport tadi, saya tambah. Okay. Saya pergi lagi satu lagi, saya rasa saya nak tambah, saya tambah satu lagi. Okay. Baik, jadi sekarang saya dah ada quiz yang saya rasa okey, lengkap dan saya nak share pada student saya. Ya. Di bahagian kiri ni, di bahagian sini ada untuk kita edit image, cikgu boleh edit, cikgu boleh tukar tajuk, quiz cikgu pun boleh, ya. Tukar tajuk. Okay. Nak buat siri satu quiz, quiz adjective part 1 ke part 2 ke terpulang kepada cikgu, ya. Kalau cikgu nak abaikan pun tak ada masalah, ya. Bahagian ni pun saya abaikan je. Yang penting soalan-soalan cikgu ni lah. Okey ya cikgu? Okey. Kalau ada yang boleh ikut hands on terus, bolehlah, ya. Terus hands on. Cari quiz, cari satu quiz, cikgu cuba edit, cikgu cuba teleport, tambah soalan lain. Lepas tu cikgu tengoklah kesesuaian okey ke tidak. Kalau cikgu nak delete soalan pun boleh, ada button delete. Ya, cikgu boleh delete. Okey. Jadi kalau cikgu dah rasa puas hati, cikgu nak share lah, ya, soalan-soalan ni kepada pelajar, cikgu boleh tekan finish quiz. Ya, finish quiz. Okay, ya, finish quiz. So dia keluar paparan di sini. You publish adjectives, want to share with an instructor. So kita abaikan bahagian ni, kita skip. Ya, kita skip je lah. Okay. Baik, kita skip. Dan dia akan keluar balik ke
penyebaran asal ni di mana dipaparkan soalan-soalan cikgu lah. Okay. Baik. Okay ke cikgu-cikgu setakat ni? Saya tengok dulu di ruangan chat. Okay, ada pertanyaan daripada Cikgu Dewi Diana tadi. Ya. Dia kata sekiranya kuis yang telah share tertiba. Pilihan jawapan tak boleh klik, macam mana nak buat? Selepas share, maksudnya sekarang pelajar tengah buat lah ya? Tengah share tertiba jawapan tu tak boleh, tak dapat diklik. Biasanya tak akan berlaku kes seperti itulah. Betul. Aplikasi Android, kalau pelajar pelajar ni biasanya kan guna phone kan, dia orang guna Android. Apps tu sepatutnya kuis tu tak bermasalah lah. Dia mungkin sama ada line ke ataupun line ataupun aplikasi apps tu sendiri ke. Betul. Kuis tu sendiri kalau cikgu dah tetapkan betul-betul jawapan, tentunya tak ada masalah lah sepatutnya lah. Okay, betul. Terima kasih cikgu. Cuma kepada rakan lain, contoh ada yang tanya semua dalam bahasa Inggeris ke apa. Mungkin cikgu, macam contoh cikgu Koh, soalan kuis semua dalam bahasa Inggeris ke, mungkin cikgu boleh try search, betul tak? Cari ada dalam bahasa Arab ke, Mandarin ke, atau search. Sebenarnya ada. Mungkin cikgu boleh tunjukkan, cikgu Simi? Cuba to find a quiz, ya. Okay lah, kalau kata sejarah lah ya, sejarah Malaysia. Kalau bahasa Cina atau bahasa Tamil tu saya tak sure. Sebab saya tak pernah lagi search untuk itu. Mungkin cikgu-cikgu yang ada dalam ni boleh tolong tengok kalau ada ke tidak. Tapi kalau subjek-subjek lain macam sains, contohnya lah kalau saya buat sains tahun 4 ke lah ya. Dia tak keluar. Adalah juga kan. Yang mana yang berkaitan cikgu boleh guna ya. Kalau cikgu tak jumpa lah, cikgu dah cari cikgu tak jumpa, langsung cikgu boleh create kuis cikgu sendiri. Tapi cikgu jadi orang yang pertama lah sebenarnya. Jadi bagus juga cikgu menyumbang kepada bank soalan dalam Quizizz. Kuis-kuis, subjek-subjek yang belum lagi ada cikgu buat. Ya, macam saya, sebab saya mengajar bahasa Inggeris, memang banyak sangat, terlalu banyak ya dalam Quizizz ni. Dan saya rasa kalau subjek-subjek lain pun juga banyak juga ya yang boleh kita cari dan aplikasikan. Ada yang buka mic ke tu? Okay, hello. Cikgu Premalata tanya, please teach us how to share for our students. Tadi cikgu pun dah ni boleh kita terangkan sekali lagi kot. Okay. Ya. Sebab tadi saya tak pergi kepada sharing lagi sebenarnya. Okay, tadi saya di paparan ni ya. Cikgu dah selesai cari quiz, cikgu dah selesai edit, cikgu dah puas hati. Ya, lepas tu cikgu sekarang ready dah untuk share ke Google Classroom. Okay, jadi ini part yang sangat penting lah ya, sebab dia akan link terus ke Google Classroom yang telah cikgu create. Okay, jadi bila cikgu di paparan ni ya, dia ada play live, ada assign homework. Jadi untuk play live ialah untuk main secara serentak lah macam dalam kelas ya, cikgu akan sharekan game code, jadi pelajar akan jawab secara live ya, serentak pada masa yang sama. Okay. Jadi untuk integrasi ke Google Classroom, cikgu kena klik assign homework ya. Sebab kita nak pelajar buat dalam masa yang mereka free lah ya, di rumah masing-masing. Okay, jadi kita klik assign homework.
Okey, jadi akan keluar ruangan ini di mana cikgu-cikgu perlu pilih tarikh deadline untuk murid-murid cikgu isi ataupun lengkapkan kuisis ini. Cikgu nak bagi deadline. Okey, jadi contohnya saya buat April 1st lah ya untuk murid-murid lengkapkan ataupun siapkan kuisis ni. Kiranya selepas deadline tu mereka tak boleh dah lah ya untuk buat kuis ni kerana telah tutup. Okey. Jadi masa ni terpulanglah pada cikgu-cikgu nak letak masanya. Okey. Cikgu jangan pergi klik host game lagi. Cikgu turun lagi ke bawah ni. Di sini ialah ruangan yang penting lah. Bila kuizi tanya nak assign to a class. Jadi cikgu nak assign kuis yang cikgu dah pilih tadi ke classroom ya, ke Google Classroom. Jadi cikgu perlu select. Okay. Bila cikgu select, akan keluar semua classroom yang available untuk cikgu share. Okay. Tadi kalau cikgu ingat saya ada create satu kelas ya, namanya PLC EDD tarikh hari ni lah ya, tapi sebab kelas tersebut saya baru create tadi dan saya sekarang ke quizzes, jadi saya perlu update dulu senarai saya. Okay. Saya perlu pergi manage kelas ya. Kalau cikgu tak jumpa kelas cikgu lah ya, sebab saya tunjukkan part ini sebab saya yakin nanti kalau cikgu ada hadapi masalah sama, cikgu tahu apa nak buat. Jadi cikgu pergi ke update Google Class. Okay, jadi dia dah nampak kat sini keluar saya punya kelas tadi, PLC 5 Mac. So saya save, saya klik tu dan saya save. Tak apa cikgu, nanti kita buat sama-sama nanti selepas ni kalau ada cikgu-cikgu saya laju ke. Ya. Okey. Baik, jadi saya telah update ya kelas tersebut dalam ni kita akan nampak dekat sini. Okey. Jadi saya boleh tutup ya page ni. Jadi saya akan select kepada kelas PLC Online EDD 25 Mac, Quizzes dan Jamboard yang saya baru create tadi. Saya nak quiz saya ini berada dalam kelas ini. Ya, kelas quiz yang sama ke kelas-kelas yang lain juga. Mungkin cikgu ada kelas tingkatan 4 contohnya 2-3 kelas-kelas yang berbeza, tapi cikgu nak share quiz yang sama, cikgu klik juga kelas-kelas tersebut dan quizzes akan directly hantar kepada kelas-kelas itu. Ya, jadi pada hari ini saya hantar kepada ini dululah. Ya. Cikgu. Cikgu saya Mimi. Ha? Hello. Ya. Hello. Kalau kita first Ya, time saya. nak buat. Kalau Ya. first time nak buat, kita import kelas betul ya? First time nak buat. First time nak buat. Maksudnya tak ada nama, tak ada kelas ke kat situ? Tak ada senarai kelas ke? Dalam Google Classroom ada kelas. Okay. Yes. Kita import Google Class betul? Ya. Cuba cikgu ni, sebab saya Okey. dah pernah buat, jadi saya dah lupa paparan pertama sekiranya pengguna pertama. Jadi elok cikgu-cikgu mana yang nampak paparan-paparan tu boleh maklumkan di sinilah. Jadi cikgu-cikgu lain boleh tahu. Terima kasih cikgu untuk highlight tu. Kena buat kelas dulu macam saya. Kalau cikgu dah ada kelas-kelas sebelum ni, patutnya bila import tu adalah kelas tu. Kalau cikgu dalam kelas belum ada, dalam classroom belum ada kelas, ya cikgu kena create dululah kelas. Hello Puan. Jadi saya buat dulu. Ya. Maaf ya, boleh tak kalau kita Ya cikgu.
Kita tunjuk dulu macam mana nak import kelas tu. Boleh tak? Maksudnya Nak import kelas ya. better saya rasa macam tu kot. Sorry, thank you. Sebab bila saya select kelas ni, dia terus ke paparan ni. Saya dah tak ingat macam mana peringkat awal dulu saya import kelas, paparan import kelas. Dia di sini dah tak ada dah untuk saya import kelas. Cikgu tadi pergi select, cikgu dapat apa? Cikgu yang bertanya tadi, cikgu klik select tadi, ada keluar ke? Okay, sorry. Tadi select and then dia suruh kita import class. Lepas tu dia akan keluar new tab yang mana kita kena link dengan Google Classroom. Ya, so everyone must log into Google Classroom dululah, first thing first. Macam saya buat kelas baru. Lepas tu baru select dia baru keluar. Baru keluar ya? Kalau yang baru tu saya tak tahu. Sebab saya punya tadi saya dah connect dengan Google Classroom terus. Saya punya tengah loading. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu-cikgu yang mana yang maklumkan ya tentang ini. Sebab tadi saya dah login ke kelas saya. Jadi mungkin bila select ni dia tak perlu dah saya nak login balik ke Google Classroom. Dia terus saja keluar paparan yang sebegini. Jadi mana-mana cikgu yang keluar paparan yang lain, contohnya kena import kelas, cikgu buat itu dulu. Ya, dan login ke Google Classroom. Kerana dia kena ada linkage itu daripada quizzes ni dan dia kena tahu juga link ke Google Classroom cikgu dalam akaun MOE lah ya, akaun yang sama. Okay. Import Classroom tu saya rasa memang sekali je akan buat. Lepas tu cikgu akan ada paparan macam saya ni. Dia dah tak ada lagi perlu cikgu nak import kelas dan login ataupun ke Google Classroom banyak-banyak kali kan. Ya. Okay. Jadi tadi saya dah pilih yang ini. Okay, saya teruskan dulu untuk pilih assign this game kepada ini, kelas yang ini. Okay, and then saya klik next. Okay. Jadi di sini dia dah keluar students joining this game will be added to inilah. Okay. Bahagian ni cikgu boleh ubah ikut kesesuaian cikgu sama ada berapa kali dah nak masuk, okay, sekali atau unlimited terpulang. Ya, kalau kata sekali je, okay, sekali je. Okay, yang ini sekiranya nak show answer at the end of the game, cikgu boleh ubah yang itu. Dan seterusnya lah. Yang ini cuma setting-setting lain lah. Contohnya shuffle question, answer dan sebagainya. Saya selalu biarkan aje lah. Ada power up lah dan sebagainya ni. Kadang-kadang seronok juga anak-anak murid kita tu bila main, bila dia keluar power up lah, macam ada power dan sebagainya tu, seronok lah sikit kan. Jadi saya pun biar je semua ni on. Okay. Okay cikgu-cikgu. Jadi selepas cikgu dah selesai bab itu, kelas dah pilih, barulah cikgu assign game. Ya, barulah cikgu assign game. Okay. Okay, jadi di sinilah dikatakan dah masuk, dah assign quiz ni, tarikh dan bila-bila lah. Ya, okay. Lepas cikgu dah assign button tu, barulah cikgu boleh tengok. Ya, cikgu dekat sini dia kata assign to Google Classes successfully.
Jadi cikgu bolehlah tengok dekat dekat kelas di bawah classwork. Di bawah classwork ada quiz telah dimasukkan ya. Tadi saya tak masukkan apa-apa lagi dalam ni, tetapi lepas saya assign quiz tadi, terus dimasukkan quiz ini dalam Google Classroom saya lah. Itu flow dia. Jadi mungkin part yang rumit tu ialah di mana bila cikgu nak pilih kelas untuk share quiz tu. Ya, saya tengok kat sini mungkin cikgu-cikgu akan ada perbezaan dekat situ daripada paparan. Kelas yang tak ada murid tak timbul. Mungkin juga ya kelas yang tak ada murid tak timbul quizzes untuk beri assignment. Ya ke cikgu? Tak boleh ya? Boleh, saya punya boleh. Dia nak yang ada murid dia. Ada, saya punya Boleh boleh. ya? Okey. Boleh ya? Okey, terima kasih cikgu. Lagi Cikgu, kenapa dekat saya ya, saya rasa belah kiri tu tak ada classes tau. Dia terus pada collections. Okay, terima kasih. belah kiri di quizzes ke? Ya. Dekat mana? Tak ada classes, maksudnya masa nak assign quiz tu ke? Macam paparan sekarang ni kan sebelah tu ada find a quiz, my quiz, report, classes kan. Tapi dekat paparan saya, classes tu tak ada. Classes. Classes yang nombor 4 tu tak ada. Oh, classes yang nombor 4 ni tak ada. Ini ke cikgu? Ya, betul. Okey, masa cikgu classes tu. Okey, adakah lagi cikgu-cikgu yang hadapi masalah ni tak ada classes ni? Yang tu dia belum import lah tu, saya pun tadi tak ada. Okey, jadi cikgu pertama kali kan, jadi cikgu perlu import dahululah macam yang cikgu Marini. ni apa? Marini ya, cikgu Marini buat tadi. Kena import kelas dahulu. Kejap, import kelas kat mana? Bila kan? Import kelas. Apa tadi? Okey, macam ni ya. Saya ulang balik semula untuk cikgu share kepada classroom ya. Okey, cikgu dah pilih quiz, cikgu assign kan, cikgu assign. Jadi di sini, bahagian sini yang dia akan tanya assign to a class. Yang ini cikgu ada ke cikgu? Yang ni ada, tapi dia tak update yang latest one tau. Saya dah ada banyak kelas dalam tu, tapi dia tak keluar. Dia keluar yang lama punya. Dia keluar macam ni ke? Dia keluar macam ni, tapi tak penuh. Ada 2 je, sedangkan saya ada banyak kelas lagi. Saya tekan kat manage cikgu kelas cuba. Dekat manage kelas tak timbul. Manage. Dah klik dah. Okey, manage kelas. Dah klik ke ini? Dia tak Update? ada. Update dah Dia tak klik keluar ke? macam, dia tak keluar paparan macam ni. Sekejap, saya rasa dia akaun yang sama kan? Akaun yang sama? Ya, akaun yang sama. Google Classroom. Ya, akaun yang sama. Betul, sama. Supposedly update tu dia akan ada terus. Ada ke cikgu-cikgu lain yang hadapi masalah button update Google Class? Tekan tambah ke bawah ni. Cikgu dah login juga Google Classroom kan? Dalam window yang sama? Dah. Sekejap, kelas tu dia owner ke dia bukan owner? Dia ke yang create kelas Kelas tu mestilah cikgu yang create. Kita tak boleh jadi apa? Ya, saya yang create kelas-kelas tu. Okey.
Baik, adakah lagi cikgu-cikgu lain yang tak ada button update Google Classes ni? Ada tak? Rasa kena semak balik email kot. Itulah. Biasanya dia akan mesti terus. ada lah ya. Ya. Bahagian ni. Nanti saya cek balik. Terima kasih. Ataupun Okey. dia as teacher ke Nanti- as pupil? Okay. Dia mesti keluar macam ni untuk cikgu klik lah ya dan save. Okay, untuk cikgu update classes terkini yang cikgu dah create. Okay. Jadi balik pada kelas, di sinilah dia akan keluar bawah classwork. Jadi bila pelajar-pelajar dah join kelas ni pun sebenarnya saya pun tak ada murid pun ni, tapi saya boleh juga share quiz lah ya, share quiz. Okey, boleh ya? Okey, baik, alhamdulillah saya nampak cikgu-cikgu ramai yang dah boleh. Alhamdulillah, lega saya. Saya pun cuak juga tadi, takut macam mana pula ni kan, tak boleh. Ni risau juga. At least ada yang boleh tu, alhamdulillah. Jadi cikgu-cikgu dah ada lah at least idea untuk bagilah kuis sebanyak mana kepada anak-anak murid cikgu ni. Walaupun cuti kita extend, tapi pelajar-pelajar, murid-murid, anak-anak kita tak ketinggalan lah ya, dan mereka tak saja-saja bercuti, at least adalah kuis bahan-bahan yang kita minta mereka buat semasa cuti ni ya. Ya cikgu? Cikgu, ada tak had untuk berapa banyak kuis dalam kita punya account Quizizz tu? Yang kita Setakat save ni tu? saya rasa yang kita create ke? Saya tak pasti ada had ke tidak. Saya pun tak pasti sebab sebelum ni saya pun dah guna akaun e-didik pun saya ada, Quizizz, akaun MOE ni pun saya ada juga quiz saya. Tak tahu sama ada limit ke tidak lah ya. Setakat ni boleh je kita adopt quiz-quiz yang dalam tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, baik. Jadi ni dah cikgu dah berjaya dah masukkan satu quiz ke dalam Google Classroom ya. Perkongsian saya untuk Quizizz ni setakat yang inilah ya, setakat cikgu berjaya share ke dalam Quizizz. Ya, saya kira cikgu-cikgu nanti dah biasa share kod pelajar ni ke murid-murid cikgu ya, kodnya, kelas kod ni. Jadi cikgu boleh buat demikian untuk pastikan pelajar-pelajar cikgu join dan cikgu akan buat quiz-quiz tersebut ya dalam ni. Jadi untuk di sini cikgu masih boleh edit ya cikgu di dalam classwork ni. Okay, cikgu masih boleh edit instruction, cikgu boleh kata jawab semua soalan ke, jawab quiz berikut, quiz berikut. Okay. Mungkin cikgu nak tetapkan, yang gunakan smartphone pilih mobile link, yang menggunakan laptop pilih web link ya, sebab kita ada dua kat sini. Dan dia benda yang sama. Dia tak nak anak murid kita rasa dua benda berbeza ke. Jadi benda yang sama, cuma mobile link untuk smartphone, web link ialah jika menggunakan laptop ya, browser. Okay. Jadi di sini cikgu boleh tetapkan student cikgu semua ke tidak. Saya klien tak ada student lagi, jadi tak keluar lagi kat situ. Topik kat sini cikgu boleh create lah topik online quiz. Okay. Right. Due date dia dah terus ikut due date yang saya telah tetapkan tadi dalam Quizizz April 1. Okey lah ya. So saya save. Okay. Dan cikgu dah berjaya dekat sini lah ya, dah ada. Okay. Baik, cikgu-cikgu semua untuk hari ni
saya mungkin nanti akan letakkan nota ke apa ke dalam kelas ini. Jadi kalau dapat cikgu-cikgu dalam sesi PLC ni untuk join je kelas ini supaya dapat saya ialah menjawab sekiranya cikgu-cikgu ada masalah apa-apa dalam berkaitan dengan integrasi Quizizz dengan Google Classroom dalam ruangan classroom ini, ya. Jadi cikgu-cikgu bolehlah join kelas kod yang saya paparkan di skrin. Cikgu tahu ya? Okey, dah join dah. Yang mana nak join kelas, cikgu pergi klik simbol tambah. Okey, terima kasih cikgu, terima kasih. Klik simbol tambah dan klik join kelas. Okey. Okey, alhamdulillah. Nampak ramai dah join. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Seronok kita kan kalau kita sebagai cikgu dapat tengok anak murid kita laju je masuk kan. Memang happy lah ya. Kelas apa? Penuh, full kan. Okey. Baik. Okey, itu selesai untuk part quiz ya, Quizizz dalam Quizizz ya. Jadi masalah-masalah berbangkit selepas ini, kalau tak boleh ke atau apa, tak apa, cikgu boleh PM saya, cikgu pun boleh tanya JU dalam Telegram e-didik Malaysia. Mereka akan sedia membantu. Saya ni kecil je, biasa-biasa je, yang lain dekat dalam tu lagi hebat-hebat orangnya. Mereka pastinya dapat menjawab segala permasalahan cikgu-cikgu lah ya, sekiranya selepas ini ada apa-apa masalah berkaitan dengan penggunaan Quizizz dan GC. Okey, baik, terima kasih cikgu-cikgu dah masuk dekat sini. Okey. Baik. Satu lagi, baik, saya berhenti untuk Quizizz setakat inilah ya. Berjaya sharing ke kelas. Cikgu-cikgu tak payahlah nak jawab saya punya quiz tu. Pelajar-pelajar kita menjawab quiz akan keluar automatik di bahagian grades ni cikgu-cikgu. Jadi cikgu tak payah risau nak import ke, nak apa ke, dia akan keluar di sini ya. Di sini semua senarai cikgu-cikgu yang dah masuk dalam kelas saya. Di bawah grades ni dia ada quiz pertama yang saya dah share tadi. Jadi di sini sekiranya ada murid cikgu yang dah buat, akan keluar markah dia automatik terus ke sini lah. Okey, ke sini. Ya, cikgu. Okey. Alright. Assalamualaikum cikgu. Ya. Saya nak tanya, kalau untuk Gmail tak boleh masuk ya Google Class tu sebab saya punya invalid sebab saya pakai akaun Gmail. Ya cikgu. Okey, sebab ada juga cikgu-cikgu lain yang tak dapat masuk tu, saya kalau pakai Gmail tak dapat masuk ya kelas tu ya. Ya, sebab saya create menggunakan akaun MOE. Jadi yang nak join perlu MOE juga. Okey, baiklah. Okay, kena sama. Okey, tak apa, terima kasih. Eloknya cikgu guna MOE. Baik. Ya, terima kasih cikgu untuk maklumkan berkaitan tu. Ya, mesti kena guna akaun MOE, mudah. Cikgu tak pelajar pun kita galakkan dia untuk aktifkan akaun MOE mereka. Jadi dia akan lebih smooth dan tak ada masalah lah untuk join kelas kod. Ya. Baik. Jadi berkaitan Quizizz setakat itu. Selepas ni cikgu boleh explore sendiri masing-masing. Selepas pelajar-pelajar dah menjawab dan sebagainya, jadi cikgu boleh tengok dekat di bahagian grades ya. Dua grades. Ya, ini untuk paparan cikgu je kita ada grades. Untuk pelajar mereka tak ada bahagian grades ni. Okey cikgu-cikgu, saya sebenarnya nak ke sesi yang selepas ni pula. Okey.
Saya nak tengok catat dulu kelas kod dia. Cikgu masuk dulu ya kelas kod saya tu. InsyaAllah saya akan sediakan nota atau panduan agar cikgu-cikgu dapat tengok step by step. Dan saya cuba juga untuk dapatkan paparan sekiranya pengguna pertama ya, sebab itu yang kritikal sikit tadi. Dia pertama guna, kelas dia tak ada, jadi nak kena import kelas kan. Okay, jadi saya cuba akan dapatkan juga tutorial yang ada paparan first user. Okay, sekarang dalam 3.30 ya. Okay, jadi saya harap untuk Jamboard ni saya cuba habiskan dalam setengah jam lagi lah ya. Okay. Sebab saya mula-mula ingat, saya pun tak biasa kan, saya ingat 1 jam cukup lah untuk dua-dua quizzes dengan ni kan. Tapi terlajak pula saya dah, jadi nampaknya kena extend lah masa sedikit. Okay. Baik cikgu-cikgu, selesai bab quizzes, jadi itu salah satu cara kita boleh pelbagaikan assignment di dalam Google Classroom ya, berbanding dengan assignment lain yang pernah cikgu buat sebelum inilah ya. Jadi cikgu boleh aplikasikan quizzes. Satu lagi cara yang saya nak tunjukkan di sini ialah Jamboard. Baik, Jamboard ni sebenarnya dia ada saja dalam aplikasi G Suite ataupun dalam MOE ID MOE kita ya. Kalau cikgu tengok dekat paparan ni, saya kat dalam kelas kan, ataupun kalau cikgu di luar ni pun cikgu akan nampak paparan ni yang Google Apps ni. Ya, saya sekarang nak start Jamboard pula ya cikgu. Okey. Baik. Okey, banyak yang first user ya. Okey, terima kasih semua first user yang join hari ini. At least cikgu tahu step-stepnya kan. InsyaAllah saya akan tunjukkan nanti macam mana untuk first user ni berjaya linkkan quizzes ke classroom ya. Okay. Baik cikgu. Cikgu semua. Baik, untuk Jamboard cikgu pergi je ke 3 titik ni. Semua kita memang mesti ada benda ni. Kalau yang tak ada tu kena tanya saya kenapa pula tak ada kan. Okay, 3 ni lah kalau dia guna laptop. Okay. Okay, cikgu scroll di bawah. Cikgu nampak tak ada Jamboard? Cuba cikgu buat sekarang cikgu. Tengok ada tak? Takut pula saya bukan first user ke apa lagi kan? Ada ya? Okey, alhamdulillah ada. Okey. Jadi cikgu bolehlah klik Jamboard. Dia kata you don't have a jam yet. Kat situ. Betul, betul. Dia akan, sebab cikgu pengguna pertama dia mungkin tak ada Jamboard lagi lah kan? Oh, kosong lah kat sini ya? Betul? Kosong. Tak ada lagi kan? Okey. Baik, jadi cikgu yang dah klik Jamboard, klik dulu Jamboard. Jadi semua di paparan Jamboard. Okey, kalau kosong lah. Kalau cikgu ni pernah guna sebelum ni, dia ada lah kat sini, adalah beberapa Jamboard ni. Okey. Okey. Baik. Yang saya nak tunjukkan di sini untuk cikgu-cikgu create Jamboard sendiri. Okey. Jamboard ni sebenarnya dia boleh kita andaikan macam whiteboard. Whiteboard dalam bentuk digital lah ya. Sebab kita boleh conteng-conteng lah nanti dekat Jamboard tu. Okay. Jadi cikgu-cikgu jadi cikgu-cikgu boleh nanti aplikasikan ni juga boleh masuk dalam Google Classroom. Boleh masuk dalam Google Classroom. Okey, cikgu-cikgu ada simbol plus bawah ni untuk cikgu klik. Okey. Klik untuk create Jamboard baru. Okey, klik Jamboard baru. Okey, cikgu-cikgu tak payah buat lagi sebab nanti mungkin saya nak cikgu buat saya punya dulu. Cikgu tengok dulu saya buat, nanti saya bagi peluang untuk cikgu-cikgu pula create Jamboard cikgu ya. Okey, saya terangkan dulu apa yang ada di paparan Jamboard ni. Okey, tadi saya dah klik simbol tambah
Saya klik dan saya dapat putih, bersih, dia macam ala-ala whiteboard kita lah. Okay. Jadi di sini ada ikon-ikon kecil-kecil tepi ni. Ya. Satu ialah ikon untuk pen. Pen, ada highlighter, ada brush yang cikgu boleh guna untuk conteng lah. Ya. Conteng lah, okay. Conteng. Okay. Jadi Jamboard ni sebenarnya ada juga dalam Android. Jadi cikgu-cikgu yang kalau ada phone kat sebelah tu, bolehlah juga nak install Jamboard ni ke dalam phone cikgu. Dan jika cikgu ada stylus pen ke, cikgu boleh guna ataupun guna jari pun boleh lah. Cikgu boleh conteng lah. Boleh lukis, boleh menulis pakai stylus pen dalam phone, dalam tablet cikgu atau apa-apa device yang cikgu ada ya, yang mobile device cikgu ada. Ya, dia sebenarnya bila touch screen tu dia lebih seronok lah touch screen. Sebab itu konsep smartboard kan, macam smartboard lah, dia digital whiteboard. Okay. Okey, yang ini pen, yang ini untuk pemadam, ya pemadam. Kalau cikgu dah conteng, cikgu nak padam, okay, cikgu boleh padam. Okey. Di sini cursor untuk cikgu select, ya. Baik, di sini ialah sticky note. Sticky note ni lah yang menarik untuk murid-murid kita. Ya, ini yang akan murid-murid kita guna. Ya, untuk macam-macam fungsi, terpulang kepada kreativiti cikgu. Ya, okey. Contohnya kalau saya hari ni saya nak nanti saya nak share Jamboard ni pada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu boleh edit dan yang dah conteng lah saya punya whiteboard ni, ya. Sekejapnya saya nak add edit. Yang ini ialah button untuk add image. Okay, add image. Saya saja nak add satu image. Okay. Okay. Jadi saya letak kat sini. Okay. Yang di sini saya klik background, cikgu boleh tukar nak background yang macam mana, nak bergaris, nak ni dia tak banyak pilihan pun cikgu. Dia itulah bagi dia memang konsep whiteboard yang bersih, sama ada nak kosong biru macam ni ataupun hitam ataupun cikgu nak putih, ya, terpulanglah kepada cikgu masing-masing. Okay. Jadi kalau saya letak yang macam ni, saya dah add gambar. Saya nak letak tajuk saya, pandangan anda tentang PLC hari ini. Jadi nanti saya akan share pada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu boleh komen, ya, boleh respon apa-apa yang cikgu rasa tentang PLC hari ini dengan menggunakan sticky note. Yang ini saya masukkan sticky note ni, boleh cikgu klik. Saya akan ni, mohon cikgu share apa pendapat cikgu. Lah saya cuba je lah ya. Okey. Ini kita boleh tukar color sticky note. Kita boleh dia tak boleh tukar font ya. Saya nampak kat situ ada font boleh tukar ke? Tak boleh tukar, yang ni je lah. Sebab dia make it simple. Simple dan cepat. Jadi kita save. Jadi cancel, jadi dia akan keluar kat sini sticky note ni. Jadi saya boleh gerak-gerakkan dia ya. Ikut mana-mana yang sesuai, saya boleh besarkan dia ataupun pusingkan dia seperti ini. Ya, kalau cikgu rasa nak duplicate boleh, nak edit tersilap apa boleh edit. Okay, ataupun cikgu nak delete. Ya, boleh. Okay. Dia tak banyak fungsi-fungsi lain. Jadi dia mudah. Dia sebenarnya konsep dia nak bagi kalau tempat tadi cepat respon je. Tak perlu dah fikir lama-lama ataupun main-main dengan banyak-banyak button dan sebagainya. Okay. Baik, bila cikgu dah buat satu ni, cikgu rename Jamboard cikgu ya. Sebab sekarang ni Jamboard saya tak ada nama lagi. Jadi saya nak rename PLC Jamboard. Jamboard dididik. Okay. Saya letak kat sini tajuk dia.
Okey, jadi macam mana saya nak share pada pelajar-pelajar saya? Okey, sebelum saya nak masukkan dalam Google Classroom, saya share dululah kat cikgu-cikgu ya. Cikgu-cikgu boleh share directly daripada Jamboard cikgu dengan klik button share ni. Dalam form pun boleh cikgu. Okey. Okey, jadi saya tadi klik share. Saya nak benda ni bukan private. Sekarang ni dia private. Jadi saya nak change. Saya nak anyone with the link. And then saya nak can edit. Can edit. Okay. So saya save. Okay. And saya copy lah. Saya copy link ni. Okay. Saya klik done. Okay. Saya nak masukkan dalam ruangan chat ni. Jamboard saya, cuba cikgu-cikgu tengok sama ada cikgu boleh ke edit dengan post guna sticky notes. Cuba cikgu tengok sebab sekarang skrin saya tengah tunjuk di sini, jadi boleh nampak dia akan live update ya. Okay, cikgu boleh klik sticky note dan post lah apa-apa, type lah apa-apa dan klik save. Ya, dan klik save. Tak boleh cikgu sebabnya traffic heavy. Jalan raya sibuk, semua nak masuk. Semua orang nak masuk ya, okey, sorry. Betul. Pelan-pelan. Sebab kalau dekat kelas, saya buat kat kelas saya selalu 20 orang. 25 orang, belas-belas kan. Jadi dia tak adalah heavy macam hari ni sampai 250 memang betul-betul sangat heavy lah. Saya pun tak pernah lagi macam ni. Mak ai, tengok tu. Ni ada yang guna pen ke guna mouse ke ni. Okey. Jadi cikgu-cikgu boleh juga ambil link ni dan buka menggunakan apps Jamboard di phone ya. Download atau install apps Jamboard di phone. Jadi macam ni lah anak-anak murid kita. Tapi kalau sebab ini ramai kan hari ni. Cikgu nak tanya. Ya. Yang perkataan terbaik yang cikgu tengok tu, kenapa dia macam TRB kemudian AIK pergi ke bawah? Yang itu satu baris. Tu. Yang itu saya tak pasti kenapa sebab dia based on kita hanya type macam biasa je kan sebab ada cikgu dia pun tak boleh nak tukar-tukar. Dia pun tak boleh nak ni macam ni ada nampak yang okey kan. Ada yang okey. Dia break. Tak tahu kenapa. Ya. Dia berlaku bila satu perkataan je kan. Satu perkataan. Tapi dia macam jadi boleh masukkan gambar dan masukkan ni. Jadi bila untuk anak-anak murid kita, bila kita bagi tugasan, kita kena set the rules lah. Cikgu-cikgu korang semua jangan nak ubah-ubah ke apa tarik-tarik, goyang-goyang ke apa kan. Jadi sekarang ni okey. Agaknya ada yang dah clear frame ke? Sebab kita bagi authority untuk ubah kan, jadi dia akan clear frame lah kan. Jadi memang cikgu boleh juga tambah lagi satu frame yang lain lah kalau cikgu nak buat. Okey. Jadi cikgu tolong penuhkan sekejap, bagi cantik sikit supaya saya dapat nak screenshot, nak simpan. Janganlah clear frame tu. Kalau dah penuh, cikgu buka slide yang baru atau frame yang baru ke atas ni. Ya. Cikgu buat satu dulu. Buat satu dulu yang nampak cantik. Okey, cantik dulu. Supaya saya nak kena share lah ni nanti kan. Saya nak masuk dekat dalam Telegram e-didik tu. Oh ni cikgu-cikgu peserta hari ni dah buat ya. Okey. Jadi saya masukkan dulu gambar yang tadi saya share tadi ni. Pendapat sampai LC. Cikgu, kita boleh tahu tak siapa yang tulis tu? Okey, terima kasih cikgu. Itu soalan yang bagus.
Yang ini dia macam anonymous sikit. Dia tak ada, kita boleh tahu siapa yang tulis. Dia konsep macam kalau dalam kelas, cikgu-cikgu kadang suruh pelajar buat refleksi ke apa ke. Pelajar tak tulis nama kan, dia akan tulis je apa pandangan dia. So dia stick je dekat board ke ataupun komen kat mana-mana. Kita tak akan tahu. Tetapi cikgu boleh limitkan penggunaan ni, di mana cikgu boleh rancang PDP ataupun tugasan cikgu tu supaya cikgu boleh tahu siapa yang buat. Itu nanti saya akan tunjuk. Yang ni sebab kita very open. Saya tak share lagi dekat Google Classroom ya. Okay. Ni saya kecilkan dulu. Okay. Ya. Baik. Okay. Okey, jadi cikgu-cikgu dah berjaya bagi respon kepada Jamboard guru lain, saya lah ya. Jadi inilah nanti experience anak-anak didik cikgu bila guna Jamboard. Dia akan buat macam ni lah, akan masuk sana masuk sini. Jadi cikgu dah boleh dapat predict. Ya, dah rancang, okey, macam mana cara yang senang untuk saya laksanakan Jamboard ni dalam Google Classroom, kerana ia satu alternatif lain yang mungkin menarik selain daripada Quizzes tadilah ya. Okey, baik, terima kasih cikgu-cikgu dah letak kat sini. Saya print screen dulu lah ya. Print screen dulu. Okay, saya save dekat saya punya slide dulu lah ya. Okay, jadi nanti saya akan tunjukkan seberingkas kejap tentang macam mana cikgu boleh aplikasikan, ni bolehlah saya masukkan nanti ya. Okay. Aplikasikan dalam Google Classroom ya. Okay, jadi ini Jamboard saya. Okay, jadi cikgu-cikgu dah boleh stop sharing dalam ni. Okay, nanti saya akan tengok. Jangan clearkan frame ya cikgu. Biar je kat macam tu, nanti kan saya susun lah. Saya pandai-pandai nanti susun. Okay. Okay, jadi saya tutup dulu Jamboard ni. Okay, tutup dulu Jamboard ni. Okay, jadi sekarang cikgu dah create satu, okay, cikgu tadi dah create Jamboard ya. Cikgu mesti fikir kat mana pula pergi Jamboard ni. Dah buat tadi. Saya tutup je kan. Dia memang tak ada button save, tak ada button yang untuk kita save di mana-mana. Terus tutup je kerana dia akan auto save dalam Google Drive cikgu. Cikgu pergi ke Google Drive. Dia akan ada dalam ni lah. Google Drive, dia ada dalam ni. Tengok cikgu-cikgu punya dalam cikgu punya tu PLC Jamboard ni, dia ada dalam ni. Okay, baik. So cikgu tahu di mana ia disimpan. Okay, dia dalam Google Drive cikgu. Google Drive account MOE lah ya, sebab cikgu tadi login account MOE. Okay, untuk seterusnya assign Jamboard di Google Classroom kan. Cikgu, sekejap cikgu, nak tumpah tanya. Ya. Okey, bila kita masuk kepada Jamboard tu, dia terus boleh conteng-conteng di situ ataupun kita kena minta kebenaran dulu untuk masuk? Sebelum pada paparan saya ni dia ada tulis tertera dekat bahagian atas sebelah kanan ni, dia ada view only. Kemudian you can only view this document to make changes as the owner for edit access. Lepas tu dia kena request edit access. Okay, untuk cikgu nak edit saya punya ke? Ya betul. Ke yang ni orang lain punya? Yang ada gambar pokok sebab kelapa saya ni. dah, sebab tadi Tak tahu lah orang lain punya ke, saya pun tak pasti. sebab tadi saya dah share untuk saya tak pasti. Sebab kalau ikutkan saya tadi share everyone can edit. Siapa yang ada link can edit. Patutnya tak ada perlu log. Mungkin dia akan nak suruh login mungkin pun ada orang lain yang hantar guna kod yang account share lah. juga. Account. Tak apalah.
Cuma boleh Cikgu guna apa? Phone ke saya dalam? guna PC, guna laptop. Saya guna laptop, guna MOE punya juga sama. Tapi saya rasa mungkin orang lain ada hantar link juga kot. Jadi dia kena minta kebenaran untuk saya akses apa tu, Jamboard tu. Tak tahulah masalah, mungkin ada orang lain ada masalah yang sama ataupun tidak. Maksudnya Bukan traffic, dah boleh masuk kat dalam Jamboard tu, cuma saya tak boleh buat apa-apa dekat situ sebab dia kena minta apa ni orang kata, request edit access dia tulis kat situ. Boleh saya komen sikit cikgu? Okey, terima kasih. But I think yang mungkin daripada baik. Ya. Domain tak sama. Domain tak sama. Ya, maksudnya yang create benda tu mungkin dia pakai tapi cikgu buat domain. Sebab saya pilih link tu tadi daripada dekat bahagian note yang bahagian chatting yang tepi-tepi tu ada banyak tadi. Lepas tu saya mula-mula yang cikgu hantar tu saya cuba masuk, dia traffic kan. Kemudian saya scroll bahagian atas tu, lepas tu saya tengok ada link-link ni, saya cuba masuk tapi Cikgu Nini Razali ni ada yang Nini Razali hantar juga dia punya. Okey, tak apa cikgu, nanti kita buat semula. Okey, tak apa. Just pertanyaan je lah. Okey, betul. Assalamualaikum. Itu saya okey, ada yang itu yang saya nak cikgu-cikgu lain buat sharing Jamboard cikgu-cikgu. Ada yang dah share ke Jamboard masing-masing? Okey. Create Jamboard cikgu masing-masing dan cuba untuk share, paste pula di ruangan chat ni. Kita tengok cikgu lain boleh edit ke tidak, ada masalah ke tidak untuk cikgu nak masuk. Sebab Jamboard ni Jamboard ni cikgu jangan lupa share supaya orang lain boleh edit. Yang saya punya tadi cikgu jangan masuk dah sebabnya mungkin dah sesak sangat kot. Sekarang ni cikgu-cikgu create dulu Jamboard cikgu ya. Saya nampak dekat sini ramai yang dah ada share Jamboard. Okey. Saya ambil satu contoh. Okey. Line apa? Dapat ke cikgu-cikgu? Okey, di sini saya cuba untuk masukkan. Line saya dah macam slow lah.
Okay, banyak yang dah sharing kat sini. Ya. Tapi yang ni yang deny tadi ya. Okay. Okay, cikgu-cikgu pastikan cikgu share dan make it anyone with the link can edit. Ya, di sini share. Okey, saya terkeluar tadi agaknya. Saya tutup dulu. Cikgu-cikgu macam mana cikgu-cikgu? Okey ke? Cikgu. Cikgu. Saya tak boleh edit orang punya. Cikgu. Cikgu. Hello. Tanya Tanya je. je. Okey. Hello. Ada ke possibility sebab tak boleh edit orang punya, sebab bila kita nak share tu tadi dekat bawah tu ada owner setting. Lepas tu dia ada satu box kat situ, prevent editors from changing, access and adding and new people. Mungkin saya rasa kalau kita tick kat situ, so orang lain tak boleh nak edit kot bahan kita tu. Jadi kalau kita saya rasa mungkin macam tu lah kot sebab betul. Macam mana kita share bahan yang ada dalam Google Drive kita kan. Ya. So bila get shareable link tu kita boleh adjust ataupun kita boleh setting apa yang diorang boleh buat, macam view only ke, daripada account MOE saja ke ataupun account EDD saja ke yang boleh access, ataupun anyone with the link. Usually is macam tu lah. Nampak kan? Ya, sebab dekat bawah tu ada satu lagi box tu yang dia kata owner setting. Ya, betul. Kat situ maksudnya kita tak perlu tick lah kan? kan? Kalau nak bagi orang edit lah. Kalau kita tick maksudnya tak bagi edit kan? Okay. So sekarang ni yang tugasan yang sekarang ni nak bagi orang edit ke atau kita just nak share sahaja? Tu cikgu cakap macam mana tadi? Cikgu senyap je. Itulah cikgu dah terkeluar kot agaknya. Okay, tak apalah. Terima kasih. Okay, sama. Cikgu nak share sikit, komen sikit. Yang box bawah tu sebenarnya kalau you untick kan, you tick kan tu, pasti boleh edit. Cuma dia tak boleh publish. Dan tak boleh add another collaborator. Dan yang tak boleh edit tadi nampak view only tu disebabkan different domain I think. Satu MOE, satu mungkin Gmail biasa. Thank you. Okay, terima kasih. Thank you Dr. Basha. He's one of our JU as well. Kenapa sunyi sepi?
Saya rasa lagi satu sharing, Jamboard ni dia boleh 50 participant saja dalam satu masa. Yang ke-51 tu tak boleh nak edit. Thank you. Dr. Bashir, I think the presenter dah terlepas sangat, dia dah keluar. Dia dah keluar kot sebab I didn't see her in our list. Oh tak ada lagi dekat dalam, dia dah terkeluar mungkin internet dia. Tak apalah kalau maybe you nak take over untuk tolong je. Macam mana? You take over. Okay, cikgu take over. Thank you. Okay. Okay sekarang. Sekejap. Okay, rasanya since time kita ada lagi 3 minit je kan. Mungkin saya memang tak nampak dah list JU dalam ni, mungkin sebab tadi dia ada sebut line dia agak slow suddenly. So tak apa, nanti apa-apa dia akan share dalam dia punya GC. Okay, sekarang ni saya nak bagi link untuk sijil. Okay, so stay sampai dah siap and then baru boleh left. Okay? Okay, tunggu so stop. Yes. Nakib, are you there? Okay, alhamdulillah. Okay. Okay, Nakib. Apa? Ada dengan cikgu Simi je Sekejap. Tunggu sekejap. Okay. Sekejap. Cikgu Farihan, ambil sekejap saya try masukkan cikgu Simi. Okay. Sorry cikgu-cikgu, saya pula terkeluar tadi. Okay, Cikgu Shimi okay. Aduh, hai. Dia orang terkejut tiba-tiba JU senyap. Tak apa, Cikgu Shimi nak cakap apa-apa boleh, saya nak bagi kat dia orang link untuk ni je lah. Cikgu Shimi boleh buat rumusan. Closing lah closing bagi. Kat dia. Yang lain jangan komen dekat chat lah. Satgi link tu lari pula. Okay, terima kasih Cikgu Siti Nurfarihan. Minta maaf cikgu-cikgu, tadi saya terkeluar pula line tiba-tiba pula problem. Okay, baik. Untuk rumusannya pada sesi saya hari ini, saya mengharapkan cikgu-cikgu nanti dapat explore sendiri bagaimana untuk buat Jamboard cikgu. Dia sebenarnya tak susah. Mungkin pada masa ni first time user agak macam rasa problem di sana sini sebab jam dan sebagainya. Tak apa, nanti kita pelan-pelan buat. Saya akan sharekan nota-nota yang berkaitan dalam Google Classroom yang cikgu-cikgu dah join tadi. Okay, sedikit je saya nak tunjukkan macam mana cikgu nak aplikasikan dalam Classroom cikgu lah ya. Okay, ini antara contoh yang cikgu boleh buat lah ya dalam Jamboard cikgu. Okay, di mana mungkin kita boleh minta pendapat anak-anak murid kita. Yang ini saya buat dalam masa PKP ni ya. Pelajar-pelajar saya dia masuk Google Classroom dan saya share ni dalam Google Classroom dan mereka buat, dan kita boleh agihkan pandangan mereka mengikut kumpulan. Jadi dia ada
unsur-unsur kolaboratif dalam Jamboard juga, di mana kalau cikgu boleh asingkan, okey, kumpulan-kumpulan tertentu pelajar-pelajar ini dia akan buat Jamboard 1. Pelajar-pelajar ini akan buat Jamboard 2. Macam ni saya semua sekali lah. Kalau yang girls-nya dia bagi kat sini. Boys dia akan agihkan di sini. Dia akan bagilah pendapat mereka dan mereka akan melawan-lawan lah di sini ya. Okey. Yang ini salah satu contoh lah ya. Dan cikgu juga boleh buat macam inilah ya, saya buat dalam tentang COVID ni ya. Okey. Ya, jadi cikgu-cikgu boleh juga buat macam ni lah ya, cikgu share tentang COVID. Sekarang ni kita nak pelajar-pelajar kita share apa yang mereka buat, pandangan mereka. Jadi mereka masukkan dalam ni lah. Jadi memandangkan saya memang guru bahasa Inggeris, dalam masa cuti ni saya nak mereka baca, mereka faham terma-terma untuk virus ini, outbreak dan sebagainya. Jadi mereka akan masukkan di sini lah. Ya, ni salah satu contohnya. Okay. Jadi ada lagi lain-lain yang cikgu boleh buat lah. Macam ni pun sama juga yang saya buat untuk perbincangan sama ada mereka setuju atau tidak, advantage and the disadvantage, jadi akan masukkan di sini. Ya. Itu antara contoh-contohnya. Yang penting ya, dalam sikit ya, lagi saya tunjuk dalam classwork ni. Dalam classwork ni macam mana cikgu nak assign. Okey, cikgu boleh create ya. Cikgu boleh create assignment macam biasa. Okey, beri pandangan anda. Okey. Dan cikgu add di sini dari Google Drive. Dari Google Drive cikgu add Jamboard ya, salah satu Jamboard yang mungkin cikgu dah buat sebelum ni, salah satu ke mana-mana. Okay. Dan di sini cikgu boleh pilih kan, macam kita buat assignment kalau bagi Google Docs atau Google Sheet atau Google Slide, cikgu boleh pilih, students can edit file ataupun kalau nak berasingan make a copy for a student. Jadi ni saya buat macam kita tadi, student can edit file. Okay. Jadi di sini cikgu tengok, okey semua ada due date ke tidak ya, terpulang nak letak due date. Nak letak due date berapa, okey, topik dan sebagainya, dan cikgu assign. Okey, dan cikgu assign. Okey. Baik. So dalam ni akan ada Jamboard cikgu. Ya, dia akan tulis Google Jamboard. Berapa yang kita dah ni, berapa yang ni, jadi mereka akan masuk dan mereka akan buat lah. Jadi ini terhad kepada murid-murid kelas cikgu sahajalah. Dia tak akan jam. Macam kita hari ni sampai 200 lebih, memang nampak sangat jam kan. Jadi di sini hanya murid-murid dalam kelas cikgu sahaja. Okay. Jadi itu bagaimana integrasi Jamboard dalam Google Classroom. Google Classroom. Okey, baik. Saya rasa saya berhenti setakat ini dulu. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada penerangan saya atau apa-apa juga tadi yang menyinggung mana-mana perasaan cikgu-cikgu ke ataupun mana-mana yang cikgu rasa saya terlebih laju ataupun cikgu kurang jelas. Cikgu dah berada dalam kelas saya yang ini. Nanti saya akan share nota yang berkaitan atau cikgu nak tanya apa-apa boleh PM saya lah ya. Ataupun cikgu masukkan dalam ruangan chat ini. Baik, okey, itu saja. Terima kasih banyak. Okay, Cikgu Shimi boleh letak di ruang komen cara-cara untuk kontak cikgu. Telefon ke apa ke. Ya. Jadi terima kasih kepada Cikgu Shimi atas perkongsian berkenaan dengan PSC kita pada petang ini. Okay, saya harap cikgu atau peserta yang lain sudah isi form yang telah kami berikan untuk link sijil, dan untuk makluman semua, sijil akan diberi dalam tempoh masa 24 jam ya. Saya ulang sekali lagi, sijil akan diberi dalam tempoh masa 24 jam. Jadi selepas 24 jam jika ada sebarang masalah, pastikan anda boleh hubungi saya, Cikgu Nakib ataupun Cikgu Ben. Sebab di link akhir, di page akhir sekali ada di situ orang-orang user yang boleh anda hubungi. Dan yang kedua, okey, untuk
PLC yang diisi dalam SPL KPM, kami pihak EDD akan isi. Saya ulang, kami pihak EDD akan isi untuk PLC SPL KPM, tetapi dalam tempoh masa 14 hari bekerja. Okey, dalam masa 14 hari tempoh bekerja. Kami ada semua data itu dan jangan sebarkan link CJ ini kerana ada limitasinya sehingga 250 orang berdasarkan kepada limitasi PLC kita pada hari ini, dan dalam masa 5 minit lagi link akan ditutup. Terima kasih. Saya dari CCJ. Cikgu Shimi ada lagi? Ada orang tanya macam mana nak contact presenter. Tadi saya tulis di ruangan chat tu, boleh search nama saya di Telegram, Shimi lah ya, SYIMEE, ataupun dari Facebook pun cikgu boleh search saya ya. Tu yang ada yang tulis tu @Shimi tu ya. Ni saya bagi link. Okay, Dan kalau itu cikgu, saja. okay, terima kasih Cikgu Shimi, terima kasih banyak, minta maaf ya. Terima kasih banyak kepada Cikgu Shimi, kepada para peserta yang ilmu, kebaikan kita mendapat ilmu baru pada petang ini. Mungkin nanti akan dalam tempoh PKP hingga 14 April, Cikgu Shimi akan berkongsi lagi, insya-Allah. Ya Cikgu Shimi? InsyaAllah. Alhamdulillah, banyak pahala. Terima kasih. Okey, jadi saya harap yang lain sudah isi borang. Okay, saya akan tengok dulu dashboard pengisian borang. So, kami memang ada dashboard, memang ada limit dia. Tolong jangan share link sijil. Okey, sekarang dashboard. Okey, sudah nak hampir kepada limitasi kepada limit untuk pengisian borang. Okey, bila cikgu sudah isi borang, CJ boleh mengundurkan diri. Boleh pula ready untuk minum petang, buat kari pap ke, buat cucu badak ke, kari canai. Bihun Singapore. Bihun Singapore. Bihun Singapore. Ya. Terima kasih ya cikgu-cikgu. Terima kasih bersedia bagi saya Terima peluang. kasih. Lepas ni ada peluang lagi cikgu. Terima kasih banyak. Tak serik lagi lah ya. First time. Tak ada masalah. Memang tak ada serik. Cikgu Shimi. Terbaik ya cikgu. Ya. Kak Shimi. Nampak pula. Terima kasih banyak Kak Shimi. Baik. Sama-sama, terima kasih banyak cikgu-cikgu. Boleh nanti cikgu buatlah ya. Okay. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Selamat petang. Selamat petang. Jumpa lagi. Terima kasih, jumpa lagi. Okay, bye-bye semua para peserta. Boleh ready minum petang tadi, bihun Singapore ke, mi goreng ke, Maggi goreng ke, minum teh tarik ke apa ke.